yang di majelis yang dikasihi dan dihormati Hasma Yasin, pimpinan-pimpinan Parti Bersatu, Tan Sri Taib, Wabi Yaakob. Lebih dahulu saya ucap terima kasih berkatan saya bersama dengan Tuan dan Tan Sri pada malam ini. Kita patut ucap terima kasih kepada Datuk Seri Najib, kerana kalau tanpa Datuk Seri Najib dan Puan MDB, saya yakin tidak ada majlis pada malam ini, dan saya tidak mungkin tidak ada kesempatan serentak di Dr. Mahathir dan sepentas yang Tan Sri Najib. Apa makna ini semua? Kenapa kami dulu tidak duduk sepentas? Kita seakan dibelah oleh satu tebing, satu jurang. Tun dan Tan Sri dan rakan-rakan yang lain di sebelah pagar atau tebing di sana, dan kami di sebelah sini. Tetapi oleh kerana masalah yang dihadapi oleh negara kita telah mengatasi batasan parti-parti politik dan sempadan politik. Kerana itu Tun telah menggerakkan apa yang dipanggil sebagai deklarasi rakyat, yang telah menjadi titik sejarah. Deklarasi rakyat adalah satu deklarasi yang diusahakan oleh Tun untuk membetulkan khususnya penyalahgunaan kuasa yang dimanifestasikan oleh Wan MD, berhutang atas rakyat, tetapi wang ini dilarikan, hutangnya akan dibayar oleh anak cucu kita kemudian hari. Pada waktu deklarasi rakyat diusahakan oleh Tun dan rakan-rakan yang lain, termasuk Datuk Kadir sendiri, saya dan rakan-rakan tidak teragak-agak untuk memberikan sokongan atas nama rakyat Malaysia, kerana ini adalah masalah negara. Kita tidak menghitungkan keuntungan politik daripada tindakan, melainkan itu adalah panggilan patriotisme negara, dan inilah yang diajar oleh Nabi SAW dalam Hilful Fudul. Hilful Fudul, satu gerakan yang sangat terkenal yang telah diikuti oleh Nabi kita SAW pada masa baginda belum lagi diangkat sebagai Rasul. Ketika pemimpin-pemimpin kaumnya menghimpunkan usaha untuk membetulkan kesilapan seorang saja, orang yang telah menindas satu orang lain, satu orang. Dalam negara kita pada hari ini, Perdana Menteri Najib telah menindas bukan satu orang, seluruh rakyat Malaysia, bukan satu generasi. Di antara loan ataupun bond yang dikeluarkan oleh 1MDB, tarikh matangnya adalah 2039. Saya tak tahu Tun masih ada pada waktu itu, dan saya tak tahu Datuk Seri Najib masih wujud untuk membayar hutang itu. Muatanya beberapa generasi yang akan datang. Kali pertama saya mendengar Tun berkata Najib kena letak jawatan, saya tersentak. Ini Mahathir atau siapa? Ya, Najib itu Perdana Menteri dari parti UMNO. Saya tersentak. Yang kita tuntut adalah asalnya ketulusan, accountability, penjelasan, dan mengambil tindakan kepada orang-orang yang telah melarikan uang itu. Dia telah jelas, sekarang pertama jelas, Kerajaan Singapura, Mahkamah Singapura telah memutuskan seorang banker bersalah, dicil. Kalau ada lagi orang yang teraba-raba mencari mana bukti penyelidikan itu, keputusan Mahkamah Singapura membuktikan bukti itu sudah wujud. Kemudian deklarasi rakyat diteruskan, kami sentiasa berbincang, Yayasan Perdana sudah menjadi biasa pada kami.
Dulu nak naik Yayasan Perdana, tangga dia, lift dia, kita serial ya. Ini pejabat Tun Dr. Mahathir yang satu hari pernah dikenal sebagai Mahazalim. Ya, saya di sebelah divide, sebelah jurang sini, yang merasakan apa yang dianggap oleh rakyat pada waktu itu sebagai Mahazalim. Tapi bila saya pergi ke ofis dia, saya pergi rumah pun Dr. Mahathir. Rumah Tun Mahathir lebih simple daripada setengah rumah pemimpin-pemimpin parti saya dulu. Minta maaf ya, rakan-rakan saya. Saya bukan ambil kesempatan di sini. Tapi setengah rumah wakil rakyat parti saya di Kelantan jauh lebih besar daripada rumah Tun Dr. Mahathir. Kemudian Tun Tan Sri Muhyiddin dipecah. Bagi setengah orang ini satu perkara baik, bagi setengah orang satu perkara buruk. Saya setujulah dia dipecat kerana boleh membantu kita mengubah, melakar peta baru politik Malaysia. Dan pada malam Tan Sri Muhyiddin dipecat, saya hadir ke rumah dia kerana saya pun dalam dipecat dan saya tahu apa perasaan orang dipecat daripada parti yang dia sayang. Kalau tak silap saya, Parlimen Pagoh pengundi Melayu 70% mengundi Tan Sri Muhyiddin. Kalau itu benchmark, Tan Sri Muhyiddin di Johor, parlimen-parlimen kota tinggi umpamanya, Parlimen Rembau, Parlimen Jelebu, 60% lebih pengundi Melayu mengundi UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang Tan Sri Muhyiddin, saya yakin beliau boleh kurangkan undi orang Melayu kepada 50% ke bawah. Dan undi orang Cina insya-Allah rakan-rakan kita kekal pada 80% kepada kita. Saya kira UMNO hanya tertinggal 30 kursi parlimen saja di Semenanjung ini. Parti Bersatu akan menjadi parti yang paling kuat selepas pilihan raya ini. Kerana saya yakin sebahagian dari parlimen 30 kursi itu sebahagian besar akan masuk join Parti Bersatu selepas pilihan raya akan datang. Jadi anak muda di sini saya bahagia kerana lihat ini adalah muka orang pakai baju merah. Kalau UMNO ada baju merah Datuk Jamal yang berdarah hidung pada petang ini. Kerana provokasinya, kita baju merah yang dibeli Malaysia mungkin baju merah yang aktif untuk membetulkan kebincangan dalam negara. Saudara ada masa depan. Apa yang kita bimbang dulu bahawa di luar peta UMNO tidak ada tim kepimpinan Melayu yang kokoh, kita telah mempunyai staf itu sekarang ini. Siapakah yang lebih handal daripada kita dari segi architecture politik lebih daripada Tun Dr. Mahathir? Dan kita memiliki Tun pada hari ini. Ketika kita menandatangani deklarasi rakyat Malaysia, kita tidak berdiri sebagai orang Melayu semata-mata. Kerana apabila negara kita dilanda bencana, baik bencana itu hutang yang akan menyebabkan kita bankrupt satu hari, ia telah menyebabkan bencana itu kepada bukan saja orang pada negara, pada orang Melayu, pada orang Cina, pada orang India. Ini orang Melayu kena faham. Jangan bencana itu menyebabkan orang Melayu merasa kasar, barulah negara kita terancam. Bukan. Bencana yang menimpa negara berarti bencana kepada Melayu, kepada Cina, kepada India, kepada seluruh rakyat negara kita. Kerana itu kenapa orang Melayu takut untuk melaksanakan meneroka perubahan ini, kerana kita telah mempunyai staf pimpinan yang telah terbukti proven. Jadi semalam kita ada convention Pakatan Harapan, kedua tokoh ini hadir, dan sebelum itu Tun telah pergi ke mahkamah bersalam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim
adalah pada pendapat saya sendi-sendi yang akan mengokohkan citra perubahan dalam negara. Ketika Tun pertama kali hadir dalam pentas pembangkang di Pandan, sekali dengan Tun Hasma, saya telah secara terbuka meluahkan isi hati saya bahawa Tun yang pernah satu masa rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang saya kira mungkin ada persamaan yang rapatnya saya dengan arwah Tuku Runi Aziz. Cintanya saya pada Tuku Runi Aziz, begitulah hubungan di antara mereka pada satu masa. Terima kasih pada Datuk Seri Najib, pada Wan NDP, kerana dua tokoh yang pernah berkasih sayang ini, kemudian oleh kerana ada sedikit persengketaan kerana saya kira hanya satu silap faham, sekarang mereka telah sinergi bersatu, antara lain bermakna sinergi. Kekuatan yang bertentangan disatukan untuk menghadapi satu tentangan yang lebih besar. Sinergi keserasian ini telah diusahakan oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Hasmah melawan Datin Sri Wan Aziza. Mereka berpelukan, memberikan kita nostalgia lama. Apalagi halangan untuk kita membeberkan negara kita? Halangannya adalah pilihan raya tarikh yang belum ditentukan. Halangan kita adalah sedikit sebanyak pelan politik Datuk Seri Najib ke atas parti-parti pembangkang yang insya Allah mungkin kita boleh atasi. Pada umumnya rakyat, pada pendapat saya, hanya terbagi pada dua saja sekarang. Kalau kita nak mencapai konsensus itu berasaskan kepada 1946 menentang Malayan Union, konsensus rakyat jalan. Rakyat sama ada pro kenaikan harga minyak, anti ataupun marah dengan kenaikan harga minyak. Harga minyak masak, harga kos hidup, hutang negara. Mereka sama ada pro ataupun menentang ataupun tidak bersetuju. Yang pro dengan rasa tertindas ataupun mereka tidak bersetuju. Yang pro kepada rasuah ataupun mereka menentang. Dan saya yakin hari demi hari rakyat yang meluat dengan kerajaan yang ada pada hari ini, yang merasai penindasan itu bertambah hari ke hari, adalah semakin bertambah, semakin besar, semakin ramai. Saya yakin ahli UMNO sendiri tahu kenaikan harga minyak masak bukan saja akan dirasai oleh orang amanah, oleh orang bersatu. Ahli UMNO pun beri bila harga minyak masak naik, harga minyak naik, harga kos hidup naik, hutang bertambah, ini penderitaan yang mereka alami. Jadi saya kira kita mempunyai peluang untuk perubahan ini. Dan satu saja yang saya nak ekspres apa yang saya terima dengan undang-undang SOSMA, dengan undang-undang itu, dengan Jamal buat kacau, dengan Najib kata Tan Sri Muhyiddin ada pressure, dan mereka gemetar, mereka tahu kekuatan kebangkitan ini dan arus dan gelombangnya. Saya takut Tun hadir di penjara, ya, minta maaf. Kalau Tun masuk jil, saya lagi picut, ya. Saya ni malam ni baru berani berdiri menentang kepada yang ini, buat berani bercakap menentang, kerana kita telah mempunyai satu ikon, satu tokoh yang memayungi kita. Dan rakyat Malaysia, semua kaum, saya berharap mereka menghargai pengorbanan Tun Mahathir untuk membawa kita, memulihkan negara kita, menghilangkan penderitaan rakyat kita, memberi peluang anak muda kita mempunyai masa depan dalam negara mereka sendiri, dan menghindari negara kita daripada ancaman menjadi satelit negara China secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila depan MDB telah menjerut Najib dan kita terpaksa menyerahkan negara kita, kedaulatan, kepentingan, masa depan negara kita kepada negara China. Ini adalah satu ancaman baru yang semua kita perlu teliti secara baik
dan menyampaikannya pada rakyat jelata supaya mereka paham, dan insya Allah kita akan berjaya. Sekian, terima kasih.